Test. Assalamualaikum guys. Welcome to the life of Pim with me Pim. So seperti tajuk yang korang tengok pada video ini, yes, hari ni aku nak sembang tentang One Piece Red, but this time kata with spoilers lah. Okay, so sebab masa first time aku buat tu agak tercover-cover sedikit and lebih kepada reaction punya review sajalah kan, macam mana rasanya for the first time tengok. But this time aku akan pergi lebih detail, and so kepada yang masih belum tengok cerita ni, nak elakkan spoiler, so my advice is elakkan dulu lah video ni, alright. So for me, aku dah tengok movie ni sebanyak 3 kali. Aku tengok masa fan screening, first day fan screening, and then the next week tu aku tengok lagi sekali dengan member aku. And kali ketiga ni tak adalah tengok daripada awal kan, tengok daripada separuh sebab aku masuk lewat sikit, jaga kat luar, tunggu orang yang masih belum datang dan sebagainya untuk gathering hari tu. But so boleh katakan mungkin bukan 3 kali tengok lah, 2 kali setengah tengok kan, sebab kali ketiga ni cuma half. So lepas 3 kali tengok ni, okay, awal-awal aku cerita dengan korang, aku rasa lepas aku fikir-fikir and balik-balik semua benda, aku still masih lagi dengan rating sebanyak 9/10. Yap, aku memang tak berubah daripada awal sampai ke sudah. Aku cuba mencari point yang kita bukanlah nak macam nak highlight kan, nak kata nak menangkan sangat cerita ni kan. Tapi itulah, aku cuba cari part-part yang aku tak suka and lawan versus dengan part yang aku suka. Memang still 9. Aku memang, macam mana cakap, aku tak boleh nak kurangkan lagi. But kenapa aku pilih 9, semua tu aku akan cerita sekarang lah. Okay, tapi sebelum tu kita start dengan komplain dulu. Okay, jangan risau, memang jujur punya review, tak ada nak backup, tak ada nak apa, memang ikhlas daripada hati. Okay, so aku tak kisah. So again, aku faham kat luar sana ramai yang tak apa suka juga cerita ni. Ada yang suka, ada yang tak suka. Bagi aku benda ni normal. Aku tak ada masalah dengan orang yang tak suka dengan cerita ni. Bagi aku benda ni normal, as long as reason kenapa diorang tak suka tu logik lah. Ini aku ada tengok review-review, mostly aku tengok review luar negara lah kan. Malaysia macam biasa aku elak sikit. Memang kebanyakan ni review dekat luar negara ni memang mengarut jugalah kan, bagi alasan yang tak apa-apa untuk diorang tak suka cerita ni. So itu yang aku macam trigger sikit. Tapi memang tak boleh nak buat apa. Cerita-cerita yang best pun kadang-kadang orang boleh tak suka, cerita yang tak best pun orang boleh suka. So depends dengan masing-masing punya lah pendapat lah. Okay, let's go. Okay, so aku nak start dengan most complaint. Kenapa cerita ni boleh dapat rating yang agak rendah? Tak lain tak bukan adalah kebanyakannya semua sebulat suara mengatakan cerita ni terlalu ke arah musical. Ni pun aku dah cakap sebelum ni. Memang kalau aku tengok review-review sebelum ni pun, dekat Twitter, dekat Google Review ke, dekat dekat Reddit, kebanyakannya komplain dia, inilah dia nombor 1, terlalu banyak lagu. There's a total around 7 song yang dinyanyikan oleh Uta di dalam cerita ni. So ramai merasakan macam sikit-sikit nyanyi ya. Dah macam cerita Hindustan, apa orang kata kita nak tengok action, kita nak tengok tapi nyanyi. So itulah dia apa kata komplain yang paling banyak dapat. Tapi actually aku boleh terima dia punya komplain ni, tapi korang kena faham juga konsep cerita tu sendiri. Okay, first, dia adalah tentang Uta. Uta ni siapa? Uta ni dia macam idol. Dia macam idol di dalam cerita One Piece, seorang penyanyi yang mempunyai suara yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat sedap, sangat-sangat merdu, unik dan sebagainya. Dia ni boleh katakan ibarat macam penyanyi nombor 1 lah di dalam cerita One Piece. Sangat-sangat hebat dengan suara dia. Uta ni pula, dia makan devil fruit, Utanomi. So Uta ni tak silap aku, dalam bahasa Jepun dia maksudnya adalah lagu, song, music kan. So kalau dah watak dia tentang seorang idol, seorang penyanyi, and kuasa dia tu pula memang kuasa menyanyi, memang kau tak boleh nak buat apa-apa. Memang kau takkan dapat nak elak daripada cerita ni yang memang akan masukkan banyak part lagu. So kita pun tak boleh nak marah yang Uta sikit-sikit nyanyi. Kenapa? Sebab setiap nyanyian dia tu memang ada kaitan dengan cerita, which is itu kuasa dia kan. So dia bukan berkata nyanyi sahaja macam kita pun tengok jadi nyanyi semua. Tak ada. Dia memang berkata memang itu kuasa dia. Okay, first tu kita boleh cakap, kita ibarat tengok konsert lah. Ada orang belanja kita konsert, kita dapat tengok Utam nyanyi, menari semua benda. But the second, third song dan sebagainya tu memang dah lebih kepada kuasa dia. Sebelum tu mungkin kita boleh pergi sedikit dalam, which is di mana kuasa Uta ni pula, Utanomi ni pula, dia boleh macam bridge. Okay, di mana bila dia menyanyi, dia boleh bawa orang ni pergi ke dunia yang lain, iaitu Uta World kan, dunia mimpi, dunia lagu dia, di mana di dalam dunia nyata kita semua tertidur,
Tapi kita bangun, kita sedar di dalam dunia mimpi dia tu. And di dalam dunia mimpi Uta tu pula, Uta boleh buat macam-macam. Dia basically memang macam god lah dekat situ. Memang kuat gila, apa-apa kuasa semua benda dia boleh buat apa-apa benda. Kan memang dia control dunia tu. So aku cakap, lagu tu, setiap apa dia nyanyi memang penting untuk dia, sebab itu adalah kuasa dia kan. Bila dia nyanyi, nampak, bila dia marah, dia buat keluar lagu rock, lagu metal, semua benda. Tengok macam mana scenery dia kan. Bila dia sedih, dia nyanyi lagu. Memang itu benda kita tak pandai elak. Okay. And even daripada flashback masa kecil lagi pun memang dah dijelaskan yang Uta ni, Shank cakap akan menjadi seorang penyanyi yang sangat hebat. So korang tak bolehlah marah bila dia menyanyi banyak sangat. Memang tak boleh buat apa. Memang itulah ceritanya pasal Uta and menyanyi. Nombor 2, ramai juga yang komplain tentang Luffy, di mana diorang rasa diorang tak dapat banyak spoiler dekat Luffy. And diorang rasa macam Luffy ni kena nerf di dalam cerita ni. Meaning diorang tak nampak sangatlah Luffy menggunakan kekuatan dia tu untuk melawan di dalam cerita. Which is aku rasa setuju juga. Memang betul kita tak nampak sangat highlight tentang kekuatan Luffy. Walaupun hujung-hujung tu dia ada bagi sedikit belanja lah kan. Dapat tengok Gear 4 again, dapat tengok Snake Man, and dapat tengok Joy Boy terus dalam bentuk Joy Boy. Semua benda tu dia belanja lah. Tapi itulah, still lah ramai juga yang komplain. Diorang rasa macam diorang tak puas tengok Luffy ni di dalam cerita. Which is aku rasa fair juga, adil juga. Sebab macam mana cakap, cerita ni dia bukan pasal Luffy lagi pun. Dia memang sedikit berbeza daripada typical movie One Piece yang lain. Memang diorang nak jadikan cerita ni lain daripada yang lain. And memang fokus dia adalah lebih sebenarnya kepada Shanks. Cumanya Shanks ni pula merujuk kepada komplain yang seterusnya. Ramai juga yang masih tak puas hati sebab diorang rasakan Shanks punya screen time ni tak banyak. Walaupun aku rasa, to be fair, aku rasa dah okey dah, dia cukup je kan. Tapi ramai juga merasakan macam tak banyak. Diorang nak tengok dia lawan lebih. Contohnya ramai komplain dia punya scene dengan Kizaru di mana terlalu sekejap dan sebagainya. Which is, aku faham. Yelah, tajuk movie pun Red, orang pun nak tengok Shank. Movie ni pun sepatutnya tentang Shank. But we need to understand that this is a movie, this is non-canon. Diorang tak, and Shank ni pula memang masih watak misteri yang masih belum dijelaskan secara terperinci di dalam manga, di dalam jalan cerita. So Oda tak boleh nak bagi lebih-lebih sangat di dalam movie. Kita kena terima benda tu. Kita kena bersyukur at least kita dapat tengok Shank berlawan sedikit, kru-kru ni semua benda. Tapi itulah, kita kena faham yang this is non-canon, this is only a movie. So kalau diorang nak bagi macam-macam benda detail tentang Shank di dalam sudut movie, bagi aku it's a no-no lah. It's a no-no. Kita nak tengok Shank dari kat manga dahulu. Kita nak kena dapatkan detail canon dia dulu, barulah okay untuk nak buat macam-macam benda dekat movie. Sebab bila terlalu banyak bagi dekat movie, itu yang orang akan keliru. Macam ni canon ke tidak Shank ni macam ni dia akan jadi masalah. So kita kena faham yang movie is only a fan service. Dia bukan dari canon, tak ada kaitan dengan jalan cerita utama dan sebagainya. So tak boleh lah nak bagi banyak sangat, especially untuk karakter yang memang belum cukup jelas diceritakan dalam dunia manga kan. Sebab tu kalau tanya aku tak ada masalah sangat lah tentang Shank punya screen time. Bagi aku okey je. Even dia punya kemunculan dekat hujung-hujung tu kan, masa dia nak stop Uta daripada tikam Luffy tu, aku rasa time tu memang semua orang macam wah memang Shank akhirnya muncul sebagainya. So for me it's okay lah. And throughout moment tu sampai ke habis, memang kita dapat tengok all about Shanks. So bagi aku banyak tu dia punya dia punya screen time. And akhirnya membawa kita kepada point nombor 4 yang paling banyak orang komplain adalah lack of fight scene. Okay, so diorang macam itulah, again lah, diorang tak puas hati tengok Luffy yang diorang rasa macam kena nerf, yang tak banyak sangat lawan. Diorang tak puas hati dapat tengok Shank tak banyak dia punya berlawan, and kru-kru yang lain dan sebagainya lah. Yes, ini pun sama. Aku boleh faham. And ramai orang sangat-sangat orang kata compare dengan Stampede, di mana diorang rasakan Stampede lagi best sebab lagi banyak lawan dan sebagainya, and Red memang sangat-sangat kurang berlawan. Aku faham benda tu, but again, kita kena tengok konsep cerita ni, konsep movie ni tentang apa dan sebagainya. It's all about Uta dan dia punya lagu, dia punya nyanyian dan sebagainya. So of course memang takkan dapat banyak scene fight lah. Memang dah boleh agak. Tapi still aku okay. Aku tak ada masalah, aku tak ada complain about lack of fight scene ni. Sebab aku memang daripada dulu, bila aku tengok One Piece, aku bukan orang yang semata-mata nak tengok fight. Aku enjoy dengan fight yang ada dalam cerita One Piece. That's like a bonus to me. But aku lebih kepada macam One Piece ni, it's all about macam mana cakap, it's all about dia punya storyline, dia punya character mystery, dia punya plot twist.
semua benda tu lah kan. So bagi aku walaupun kurang fight scene di dalam cerita ni, aku still okay. Tapi tipulah kalau aku nak cakap aku tak suka fight scene kan. Of course kita suka, sebab tu lah bila hujung-hujung bila berlakunya fight scene tu kita excited gila. But macam aku cakap, this is One Piece lah, memang macam ni lah cerita dia kan. Dia bukannya kata fokus sangat dekat fight scene. Plus lagipun diorang dah buat benda ni dekat Stampede. So takkanlah diorang nak gunakan konsep yang sama kan, macam nak lawan lagi sekali. And then kita pun tahu Uta bukanlah orang yang jenis macam Bullet yang kuat gila, yang memang eager nak berlawan. Bullet tu karakter yang nak menghancurkan dunia, yang ke arah itu lah, ke arah itu nak berlawan, nak jadi yang terhebat. Uta bukan. Uta nak mencari peace. Uta nak mencari peace dengan kurung semua orang di dalam dunia Uta World tu kan, dunia mimpi dia. So of course lah, sebab tu lah korang akan tengok kekurangan fight, sebab memang ke arah itu. Sebab tu kita kena faham konsep ataupun aku kata function movie tu kan, sangat-sangat berbeza dengan Stampede punya style. So tak boleh nak cakap apa kan, kalau dah orang yang nak peace kan, so takkanlah nak banyak lawan kan. Sebab tu lah Uta pun bila orang kena tembak pun dia panik kan. Orang kena tembak dalam dia punya mimpi dia panik, orang kena tembak kat luar pun dia panik. Dia memang kalau boleh tak nak lawan kan, dia just terdesak je yang buatkan dia nak melawan. Sangat-sangat berbeza dengan Bullet punya situation. So itu antara komplain-komplain yang ada lah. 4 poin lah yang aku boleh share. Sebenarnya banyak lagi, tapi aku rasa kebanyakan komplain yang ada ni pun mengarut-ngarut juga. And 4 komplain yang aku share ni lah bagi aku yang aku still boleh terima, okay? Tentang terlalu banyak lagu, tentang Luffy yang tak banyak spotlight, tentang Shanks yang juga kekurangan screen time, dan juga lack of fight scene. Ini adalah komplain yang mostly orang cakap lah, yang aku boleh sama-sama setuju. Tapi this is not the complaints yang aku masukkan di dalam aku punya rating. Sebab tu rating aku 9, agak high kan, 1 je bintang yang tinggal. So sebab apa? Apa yang tak ada tu, apa yang memerlukan dia untuk cukup 10 adalah 2 je aku punya komplain. 2 benda je yang aku tak suka tentang movie ni. Yang lain aku memang tak ada masalah. Iaitu first, tentang beberapa scene ataupun moment yang bagi aku agak spoil dengan cerita. Dia macam tak sepatutnya ada, and agak mengganggu lah. Aku tak ingat sangat nak detail dengan dia, tapi aku betul-betul terganggu lah selama aku tengok 3 kali ni. Satu momen yang sangat-sangat aku terganggu, yang memang aku tak boleh belak, adalah masa hujung-hujung tu. Yang masa Shanks dengan Luffy masing-masing dah buat final blow kepada Thought Musica kan. Lepas tu tiba-tiba lah macam benda tengah excited, macam kuasa semua. Luffy dengan dia punya Gear 4 Snake Man. Lepas tu nak bertukar jadi Joy Boy kan, dengan kita nampak muka dia. Shanks pun dengan dia punya pedang. Tiba-tiba boleh pula ada flashback Luffy dengan Uta, ada flashback Shanks dengan Uta. I mean like, I'm not saying that flashback tu spoil tak best. Aku suka, kau tahu aku suka flashback. And flashback tu pula flashback yang best kan, sebab that's the first time Shanks and crew dia dapat jumpa Uta kan, dalam peti semua dia. Cuma that's not the moment, bukan kat situ tempat dia. Macam bagilah dia orang habis serang Shanks dengan Luffy, macam bam gitu semua dah semua. Atau bila dia dah slow down, music fade, dia punya video pun fade away, barulah pergi ke arah flashback. Barulah Shanks teringat tentang Uta, Luffy teringat, barulah betul. Ini orang tengah excited, macam nak bangun, nak menjerit, nak melompat, tiba-tiba tu duduk balik kan, macam terduduk balik. Flashback pula. Okay, sedih. Tiba-tiba sambung balik pergi ke part yang diorang macam habis serang Top Musica. Nak bangun balik pun macam dah habis mood kan. Dah hilang respon. So that's one of the moment yang ada lah, yang buatkan aku macam kurang suka lah tentang movie ni. And ada juga lain-lain, tapi not worth to mention lah. Yang ni je lah aku rasa yang memang aku, sebab time tu hype gila. Time tu hype gila. 3 kali dah aku rasa yang aku nak cuba macam, okay, first time tu boleh tolak ke tepi lah. First time tu memang tengah excited gila kan masa tengok dekat fan screening tu. Tapi dia terganggu lah sedikit, macam okay kan. Tak, kali kedua aku tengok member aku memang tak boleh belah. Aku macam, sebab kau dah lupa lah moment tu. So macam bila kau tengok balik excited, macam tiba-tiba alamak, lupa pula aku ada flashback ni. And nombor 3 hari tu tengok masa gathering pun, again aku siap cakap lagi dekat dekat member sebelah semua benda kan. Aku cakap dekat Ali, aku cakap dekat Khairul kan, cakap aku paling benci part ni. Kan macam spoil betul. Benda tengah hype, tiba-tiba boleh pula ada flashback kacau macam tu kan. So that's one of it lah. And then nombor 2, benda yang paling aku tak suka tentang movie ni adalah Thought Musica tu sendiri. Aku rasa Thought Musica ni adalah satu benda yang mengecewakan aku lah. Macam awal-awal tu macam, yelah, bila Gorosei cakap pasal Thought Musica, yelah, masa awal-awal tu lah diorang cakap pasal Thought Musica, aku macam wow, what the hell is Thought Musica kan. Apa benda ni? Best, macam best je kan.
sebab dia teringat dengan aku kepada filem Z. Filem Z dia ada satu benda ni yang macam ala-ala, bukanlah level ancient weapon, but destructive power lah kan. Dia punya apa benda yang nama dia tu, aku lupa. Macam benda yang macam dalam silinder, macam air, macam nuklear ke tu. Benda macam nuklear, aku lupa betul nama dia tu. Tapi dia macam nuklear lah. So dia adalah satu benda yang boleh menghancurkan pulau, memang sangat-sangat bahaya. So Top Musica is something, benda yang similar diorang nak buat. Satu benda yang sangat-sangat bahaya, boleh menghancurkan pulau, which is memang benda tu hancurkan pulau lah kan. Top Musica tu dia terbangun sekejap masa Uta terbangun dengan dia, and dia yang hancurkan Elja. Okay, yang di mana diorang cuba cover yang Shang lah yang buat sebenarnya kan. Tapi hakikatnya memang itu adalah Top Musica. So masa tu Top Musica tu macam okay lah, macam ganas gila. Tapi yang second tu dia macam nak cakap dia macam, aku tak nampak dia punya bahaya tu. Dia mungkin sebab dia tak buat distraction. Dia just macam, yelah kita tengok dia lawan dengan semua karakter-karakter yang ada kan. Macam tapi kita abaikan part tu. Maksud aku Top Musica tu sendiri, satu, aku tak suka designer. Okay, sebagai seorang designer, aku memang akan part tu penting lah kan. Aku kena make sure designer semua. Designer buruk gila tu. Aku tak suka. Aku memang tak suka design Top Musica tu. Dia macam kartun gila. Dia punya efek garang tu macam seram tu, macam demon tu hampir ada. Tapi entahlah, macam kelakar gila aku rasa. Macam wah, nama dah best lah, demon lah apa benda lah. Tapi bila keluar dia punya rupa, buruk siut. Serius, buruk betul. Lepas tu memang aku tak kerti macam nak explain the right words. Tapi dia just something yang macam semak aku, dan bagi aku dah cerita dia sebagai the second villain dia dalam cerita ni. Dia macam, aku tak nampak dia macam villain mungkin itulah ayat dia. Aku tak rasa dia macam satu gangguan, satu threat yang bahaya. Dia just macam kau tengok cerita Digimon, kau tahu satu virus yang orang semua kena lawan, nak kena hapuskan dia, itu je. Tapi dia macam tak memberi impact yang kuat sangat lah bagi aku. Macam Uta tu yang lebih bahaya. Sebab Uta yang dah tidur, semua orang yang nak, di mana kalau Uta tu mati, semua orang akan terperangkap di dalam dunia tidur tu sebagainya. Macam Uta tu lebih bahaya. Macam Top Musica tu macam just nak bagi damage je, nak bagi satu apa kata gangguan, supaya diorang semua tak boleh stop Uta, yang dia pun boleh bagi masalah. Itu je lah. Dia pun sebenarnya tak bagi damage pun, dia terima damage ada lah. Kan. Tak nafikan lah nak kalahkan dia susah lah. Sebab nak kena, orang kata sama kan, timing dia tu. Orang yang dekat dunia reality, dalam dunia tidur, nak kena sama cara serang dia. Okay, momen itu best gila. Momen tu best gila, di mana dia lead by Usopp dan juga bapak dia Yasuo. Itu memang best gila lah. Cuma itulah, again, Top Musica tu sendiri aku rasa macam noob lah aku. Itu je lah benda yang aku tak suka tentang cerita ni, which is yang boleh katakan hanya 1 bintang sajalah, yang untuk mengelak dia untuk capai 10/10. Okay, so itu tentang complaints. Kalau nak cakap pasal praise ni, of course lah aku dah bagi 9 bintang kan. Memang banyak gila, tapi aku ringkaskan dia macam ni lah. Aku sebagai seorang designer, bila aku rasa aku dah banyak kali juga lah explain kan, mungkin korang pun dah nak muntah dengan benda ni. Dia macam aku tengok anime punya episod lah. Okay, first, this is non-canon movie. This is a movie yang aku tahu memang fan service, memang just for fun dan sebagainya. So aku memang tak nak terlalu serius dengan dia punya storyline. But apa yang aku excited bila tengok animasi, animation, animated, anime dan sebagainya adalah animasi dia, animation dia. Okay, aku nak tengok satu lukisan yang smart, dia punya effect yang smart, and I got it. I totally got it. Aku dapat, aku rasa memang aku itu, ini aku cakap dengan korang kalau animation dia best, aku memang akan cakap cerita tu best. The same thing with episode. Kalau episode tu dia punya animasi dia best, memang aku akan cakap cerita tu best. Sebab ini benda yang aku suka. Ini benda yang cita-cita aku sebenarnya. Aku nak jadi animator dulu. Aku nak kerja dengan syarikat-syarikat animasi dululah kan. Sekarang dah terlambat lah. So aku memang suka benda tu. So Red, aku cakap dengan korang, for now bila aku dah tengok 3 kali ni, aku berani cakap ni adalah animasi One Piece movie yang paling best sekali. Nombor 2 aku letak Gold. Aku memang suka Gold. Gold pun sama. Gold pun aku bukannya nak cakap best gila storyline dia ke apa. Benda memang simple je, tapi aku rasa aku suka gila dengan animasi Gold. Dengan dia punya colour gold tu memang jadi, memang nampak this is all about emas, gold dan sebagainya. So it's the same thing with Red. Bila dia gabungkan lagu, Uta, nyanyian,
dia punya konsert dia, memang semak gila dia animasi dia. Sedih aku cakap korang, aku memang suka. Memang aku suka gila animasi dia. Even though aku tak suka Thought Musica tadi macam aku cakap, tapi aku tak nafikan dia punya animasi smart. Dia punya camera angle, cara dia main dengan dia punya wave, dia punya macam-macam benda lah. Memang kalau buat animasi aku memang no complaints at all. Memang best. Memang aku suka gila. That's why lah aku tak boleh nak cakap cerita ni tak best. Once dia ada satu animasi yang sangat-sangat best, dan aku akan cakap cerita tu best gila. Okay. Second, lagu. Nampak aku siap masukkan lagu sebagai benda aku suka tentang movie ni. Walaupun aku tahu, walaupun tadi aku cakap most complain dia orang cakap pasal movie ni adalah lagu, tapi sebenarnya aku tak ada masalah. Aku suka lagu dia. Lagu dia best. Lagu dia best. Suara Ado sedap. Aku sekarang macam dah jadi, aku dulu tak kenal pun Ado tu. Aku tak kenal, serius, jujur aku cakap. Tapi bila lepas cerita ni aku layan lagu dia semua dia macam, okay dia sedap lah. Suara dia sedap, lagu dia memang sedap. And mungkin ini ikut orang lah. Kalau korang dah biasa tengok movie-movie yang nyanyi kan, contohnya kita ada Pitch Perfect, apa-apalah lagu-lagu, cerita lagu, ataupun animated cerita kan, macam contohnya Sings kan, Moana, Book of Life, Coco. Kalau korang biasa tengok cerita-cerita yang penuh dengan nyanyian, mungkin korang tak ada masalah. Aku dah biasa mungkin sebab yalah itu cerita favourite anak aku. Aku pun sama join tengok berpuluh-puluh kali. Lama-lama dah jadi biasa and aku suka. So aku tak ada masalah walaupun ada 7 lagu di dalam cerita ni. Ni untuk aku tadi aku cakap secara keseluruhan. Tapi untuk aku memang tak ada masalah 7 lagu and aku enjoy semua lagu dia. Lagu dia pun macam aku cakap tadi, dia tak bukan sekadar nyanyi kosong. Dia berkait dengan kuasa Uta kan. Macam mana Uta nak keluarkan kuasa dia, keluarlah jenis lagu dia. Ikut emosi Uta juga. Bila dia happy, lagu dia happy. Bila dia sedih, lagu dia sedih. Bila dia mengamuk, lagu dia macam tu. So aku memang suka. Aku memang suka lagu Uta. And memang aku tak nak benda nak complain. Serius. Aku memang tak nak complain. Memang aku suka. And then kalau nak cakap pasal favourite lagu dia, of course lah lagu yang first tu, apa tajuk dia tu lah, sekejap aku check. Ni New Genesis. Memang aku suka lagu ni. Memang aku banyak kali dengar. Ni bukan pasal dekat movie ni, yang kat sini lah kan. Macam aku bosan-bosan memang aku selalu dengar lagu ni. Aku rasa aku suka suara dia memang sedap semua. Macam Shinji dai wa kono mirai da sekai zu senbu kaite shimabu kaite shimau. Memang layan. Aku rasa memang layan gila dengan lagu ni. So memang aku tak ada apa nak complain tentang lagu. Now kita pergi ke storyline pula. Storyline ni pun aku okay. Macam aku cakap juga sebelum ni dekat review yang awal, as long as dia berbeza dengan previous movie, then it should be fine. Aku tak suka benda yang sama. Kenapa macam aku cakap korang, bila aku makan, bila aku lunch apa, aku tak ada masa sangat tau. So aku terpaksa fikir cepat-cepat benda apa yang boleh buat aku enjoy sambil makan. So kadang-kadang movie One Piece, aku ada semua movie One Piece ni. So kadang-kadang macam aku akan tengok lah sambil makan kan. And bila kau ada berbeza genre ataupun situasi yang berbeza lah setiap cerita tu, so sonok sikit. Kalau kau rasa macam nak tengok fight scene, kau tengok Stampede. Kalau kau rasa macam aku cakap tadi nak layan animation, kau tengok Gold. Kalau kau nak cari cerita yang storyline yang paling best dalam movie One Piece adalah Z, kau tengok Z. Kalau kau nak tengok Shiki lawan semua benda, kau tengok Strong World. So every movie bila it different from each other, barulah best. So aku tak suka kalau bila orang cakap macam, aku respect lah pendapat orang ni, pendapat aku lah, okay? So aku tak suka kalau dia macam sama dengan Stampede. Macam alah, aku dah tengok Stampede, aku dah tengok lawan, aku tak nak tengok lawan lagi. So bila Uta cerita rap ni, dia fokus pun muzik, so then it's good. Kalau aku nak layan movie yang penuh dengan lagu, then this is my playlist. This is my movie punya choice. Kan. So bila dia different, best. And macam Oda juga cakap, okay, kita kena faham yang Oda sendiri pun dah bosan. Okay, kalau kita tengok semua movie One Piece sebelum ni, kita start dengan Strong World, dia punya villain, main villain ni adalah Shiki, orang tua. And then seterusnya kita ada apa? Kita ada Z, kita ada Zephyr, pun orang tua. Kita ada Gold, si Tesoro, pun sama orang, bukanlah tua sangat, tapi semua benda lelaki and golongan dewasa kan. So bila movie ni now, Oda dah bosan, dia nak ubah villain kan. Now dia buat satu karakter idol perempuan yang kita pun tahu sekarang zaman idol kan, J-pop ke K-pop ke M-pop ke whatever pop yang ada, memang semua orang suka dengan idol. So sangat-sangat sesuai dengan zaman sekarang ni. Wanita, idol, penyanyi dan sebagainya, muda, bukan lagi lelaki, orang tua dan sebagainya. So nampaklah guys, tu perbezaan storyline, tema, konsep cerita rap ni daripada movie yang lain. So bagi aku benda ni satu benda yang bagi aku kena puji, because they are trying to something new, walaupun agak berisiko and now ramai orang still complain dan sebagainya. But for me, aku rasa this is a good thing.
bagi benda yang baru untuk orang yang nak benda yang baru. Yes, right. So that's one of it lah. Aku tak naklah puji dia berlebih. Ni orang cakap alamak Pim suka sangat cerita ni, bukannya biasa kan. So aku kawal lah kan. Aku dah share most complain, aku dah share my complaints, aku dah share my praise. And now aku just nak share sedikit lah antara bonus yang kenapa aku rasa membuatkan cerita ni best adalah salah satunya lah Shanks lah sendiri. Sebab macam masa aku pergi fan screening hari tu, dia punya producer datang kan, dia sendiri pun ada cakap dia orang minta izin Oda untuk masukkan Shanks sebab Shanks tak pernah muncul dalam mana-mana movie One Piece sebelum ni. So this is the first time Shanks muncul dalam movie, and movie tu sendiri pun pasal dia kan. So sangat-sangat menarik lah. Sama juga dengan Jinbei as official member, ni adalah movie pertama yang akhirnya kita dapat tengok di dalam cerita ni lah. Kalau ikutkan cerita ni macam dia nak setting lepas Wano lah, tapi kena faham again, ini hanyalah satu movie non-canon punya timeline. Memang tak ada kaitan dengan cerita, cuma dia punya setting tu lah. Setiap movie dia ada setting dia, lepas apa. So kalau ikutkan red ni sepatutnya lepas Wano lah, sebab Jinbei ada kan. Walaupun agak pelik, ada Big Mom dan sebagainya, but again dia tak ada kaitan dengan timeline, just setting dia sajalah. And then aku rasa Gorosei pun tak silap aku, this is the first time Gorosei muncul dalam movie. Tak silap aku tak pernah lagi tengok Gorosei muncul dalam mana-mana movie. So this is the first time pun, sama juga, hype juga, best juga. And Katakuri pun adalah satu benda yang sangat-sangat menarik lah. Ramai orang minat gila dengan Katakuri kan, walaupun sekejap je dimunculkan dalam cerita ni, tapi yes, fan service lah, yang dapat tengok sekejap pun best gila lah. And then lain daripada tu, movie One Piece Red ni juga, dia boleh katakan dia punya sale dia tu, penjualan dia tu, grossing movie antara yang paling tinggi lah di antara movie-movie One Piece yang lain. So Red is the highest lah, dapat kutipan yang paling besar daripada movie lain. Tapi di dalam Jepun dia tak pergi jauh lah, masih kalah lah dengan level-level Doraemon, Pokemon, Jujutsu Kaisen yang keluar last year, Demon Slayer yang keluar 2020 lagi lah tak dapat lawan. And Studio Ghibli still lah, movie-movie dia semua stop lah dalam carta-carta Jepun. But still lah, at least untuk filem Red, di antara yang paling tinggi lah. Nak cerita worldwide masih tak boleh sebab masih belum ditayangkan secara keseluruhannya. Even tak silap aku, macam negara macam US, UK pun tak silap aku November baru ditayangkan. So memang lambat lagi lah kalau nak betul-betul nak collect daripada sudut worldwide. Masih telah lawan nak kira lah. Tapi kalau dalam Japan, for now memang tak dapat pergi jauh lagi lah kan. So aku rasa itu saja. Aku dah sembang dekat 30 minit ni pasal Red. I think I can go much more detail, tapi memang akan jadi lagi panjang. Aku rasa for now ini sajalah. So again, mana-mana movie One Piece yang ada yang korang suka, itu hak masing-masing punya cara. Macam aku cakap, aku sebagai seorang designer, and aku ada reason aku sendiri kenapa aku rasa movie ni best. So I'm sure everyone yang lain pun sama, ada kata reason yang tersendirilah kan, untuk diorang suka ataupun tak suka movie ni. So for me it's okay lah. Apa-apa hal pun, suka atau tidak suka, we are still One Piece fan. Okay, lagipun ni hanyalah satu movie non-canon, bukan benda yang perlu nak diseriuskan sangat. Yang penting manga. Everything bila cakap pasal One Piece, it's all about manga. Okay, anime, movie semua ni hanyalah for fun. So guys, itu saja. Thank you guys for watching. Jangan lupa tekan button subscribe sekiranya belum, and tekan bell notification untuk tidak miss mana-mana video yang akan datang. Jangan lupa juga tekan button like, tekan button share, and komen kat bawah apa pendapat korang tentang movie ni. Alright, so thank you guys for watching. I see you guys on the next video. Thank you for always supporting me. Assalamualaikum. Just live your life. 信じないわこの未来だ世界を全部変えてしまえば変えてしまえば